Cara-cara mudah untuk mengenal skema. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Okey guys, video kali ini agak berlainan sikit perkongsian saya. Video kali ini saya ingin kongsikan cara-cara untuk mengenal scammer ataupun penipu. Okey, sebab ramai sudah yang rakan-rakan, keluarga, orang awam tertipu oleh scammer. Okey, bukan saja orang biasa, orang kampung, tapi golongan profesional pun turut menjadi mangsa scammer. So, okey, saya akan bagi ciri-ciri scammer supaya anda pun, sesiapa saja yang menonton video ni, anda tidak terkena scammer. Sebab scammer sekarang ni dia semakin bijak. Dia gunakan pelbagai kaedah untuk menipu orang, untuk mengaut duit orang. Dan bukan sedikit ya duit yang dikaut oleh scammer-scammer ni, hingga mencapai puluh ribu, ratus ribu guys. Dan ada juga yang ditipu sampai juta guys, sampai juta. Dan biasanya golongan-golongan yang sampai juta ni golongan businessman, ya, golongan profesional, guru, pegawai, ya, dan polis sendiri pun ada juga yang turut menjadi mangsa. So, saya akan bagi beberapa ciri-ciri utama scammer. Dan mesti scammer pun tidak suka dengan video saya ni, mereka akan marah lah. Ya, tapi untuk menyelamatkan orang awam, saya kena bagi tahu juga ciri-ciri ini. Sekiranya ada ciri-ciri yang saya sebut ni, itulah scammer. Dan anda perlu elak dan lari daripada mereka. Jangan layan. Kalau anda layan, anda senang kena tipu. So, jom kita ke ciri yang pertama. So guys, ciri yang pertama adalah berita gembira. Ini banyak digunakan oleh scammer-scammer kepada mangsa-mangsanya, berita gembira. Okey, saya bagi contoh. Satu berita gembira, anda menang sebuah kereta BMW guys, BMW. Wow, anda pun wow, senang ya saya dapat kereta ya encik. Encik telah menyertai peraduan isi minyak Shell. Anda menang peraduan handphone, okey, Telco, Selcom, Maxis, Digi. Jadi anda pun, oh betul lah saya ada isi minyak di Shell. So kau pun ingin tebus hadiah tersebut, BMW tersebut. Okey, rupa-rupanya untuk menebus hadiah tersebut anda kena bayar wang proses untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dan di situlah penipuannya, wang proses untuk mendapatkan kereta tersebut. Guys, jadi dia berbentuk berita gembira. Kau pun bila dengar berita gembira kau akan teruja. Bukan saja BMW, anda menang tiket bertuah percutian, anda menang wang jumlah RM50,000, ya, anda dapat percutian haji, ya, anda dapat haji percuma, haji murah. Ini macam scam haji tu kan. Anda akan dapat haji yang lebih murah. Jadi berita-berita yang berbentuk gembira ni salah satu ciri-ciri scammer. Selain bukan saja itu, MLM pun ya yang menjanjikan bulan dan bintang. Okey, dia kata anda labur 100, 2 minggu lagi anda dapat 10,000. Anda pun yang, biar betul ya, macam mana keuntungan ratus beratus anda boleh dapat untung. Itu antara ciri-ciri scammer. Anda labur emas, anda akan dapat berlipat-lipat kali ganda hasil pelaburan emas tersebut. Dan ini antara ciri-ciri scammer. Dia menjanjikan bulan dan bintang. Ia menjanjikan perkara yang mustahil tanpa usaha. Hanya goyang kaki anda dapat duit. Itu adalah ciri-ciri scammer. Ya, dia menjanjikan berita gembira kepada anda. Mereka akan tunjukkan kekayaan kepada mereka. Kami ada kereta, kami ada rumah yang besar, kami sudah jutawan. Kemudian ayat-ayat mereka untuk memancing. Sampai bila anda hidup sedemikian, sampai bila ayah dan mak anda nak
tak naik haji, tak teringinkah anda ingin melihat mak ayah anda naik haji? Ini ayat-ayat pancingan mereka supaya anda masuk dorang punya skim ataupun apa-apa saja dorang punya projek, ya, projek yang kononnya memberi kekayaan, memberi satu berita gembira kepada anda. So, apa-apa saja program mereka yang berbentuk berita gembira yang menjanjikan bulan dan bintang, anda kena hati-hati. Dan kalau boleh elak, ya, tidak ada perkara yang mudah untuk anda capai dengan petik jari, goyang kaki, labur duit dan untung. Tidak mudah. Semuanya perlukan usaha, semuanya perlukan ilmu, semuanya perlukan usahalah. Ya, tidak ada perkara yang begitu mudah anda mendapat kekayaan dan kemenangan ataupun hadiah yang besar. So, kalau anda dapat sesuatu perkara yang berbentuk berita gembira, maka berhati-hati. So, kita ke ciri yang kedua, iaitu kalau tadi berita gembira, so ciri yang kedua adalah berita buruk. Okey. Berita buruk juga di antara salah satu cara untuk skamer menipu duit mangsa-mangsanya, dan selalunya yang menjadi mangsa skamer ni adalah, yang berita buruk ni adalah golongan-golongan profesional, dan kebanyakannya berita buruk ni selalu menjadi dan mengena. Di antaranya mereka call anda dan mengaku sebagai LHDN. Okey, mereka beritahu yang anda mempunyai tunggakan cukai yang sangat banyak, ya, dan kemungkinan mereka mendapat maklumat peribadi anda, kad pengenalan anda, syarikat anda, dan mereka mengaku sebagai lembaga hasil dalam negeri, dan anda ada cukai tertunggak lebih daripada ratus ribu, dan anda perlu bayar dengan segera, kalau tidak anda akan ditangkap, waran tangkap akan dikeluarkan. Dan mereka berpura-pura menghubungi, menyambung talian kepada pihak polis, dan pihak polis pun mengaku sebagai inspektor apa semua dan ingin mengambil maklumat anda. Anda pun berada dalam ketakutan. Bila berita buruk ni, anda akan rasa takut. Tambah-tambah lagi kalau LHDN cukai, anda pun ya Allah cukai, ya Allah cukai kan, bila pula aku nak bayar cukai ni, ya aku akan kena tangkap. Benda-benda yang menakutkan ni, ya, LHDN kena tangkap. Jadi anda takut dan anda panik, dan panik ni yang selalu menjadi menyebabkan anda senang tertipu. Sebab apabila anda panik, anda senang dimanipulasi oleh scammer, ya. Anda punya apa perlu saya buat, apa perlu saya buat, habislah kena tipu lah ni, habislah kena tipu. Jadi bila kau panik, scammer tu pun relax, tenang puan, kami akan selesaikan dengan mudah. Apa yang perlu anda ikut langkah-langkah yang kami lakukan. Okey. Itulah di antara ciri-ciri scammer, dan memang ramai yang kena, ya, terutamanya mereka gunakan LHDN. Mereka gunakan pos laju. Konon-konon ada orang hantar barang menggunakan nama anda, dan barang tersebut adalah dadah. Ini jadi anda pun terkejut, bila pula saya hantar dadah, dan mereka akan keluarkanlah segala akta yang kalau anda mengirim dadah, anda boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati, mandatory. Anda pun, aku tidak ada kesalahan, bila pula aku hantar dadah ni, bila pula aku hantar barang terlarang. So bila anda panik, anda pun beri kerjasama untuk mengelak dari benda ni, dan anda kena bayar, memberi bayaran untuk mengelak daripada anda ditangkap dan kena hukuman gantung sampai mati. So benda-benda yang menakutkan menyebabkan anda takut, ya, menyebabkan mereka mudah untuk memanipulasi anda supaya anda tertipu. Jadi apa-apa saja berita buruk melalui telefon, so kena hati-hati. Sedangkan pejabat pos, bank sudah buat statement yang kalau ada panggilan yang daripada mereka bukan official, kena hati-hati. LHDN pun saya pun tidak tahulah macam mana maklumat-maklumat telefon kita ni, data kita ni boleh tembus kepada scammer. Kemungkinan ada orang-orang dalam menjual data kita, ya. Tidak mustahil, sebab saya pun pelik macam mana scammer ni boleh mendapatkan nombor telefon kita. Ya, mesti ada orang dalam. Tapi itulah cara-cara untuk mengelaknya. Sekiranya ada berita buruk, ya, anda kena kenal, dorang perbagaikan cara-caranya. Tapi kalau ada
berita buruk tentang cukai, tentang barang, ya, barang terlarang. Apa lagi berita buruk? Anda akan ditangkap dan benda-benda yang membuatkan Anda panik, ya. Ya, cukai tertunggak, ya, cek palsu, apa-apa benda yang Anda rasa menakutkan dan panik. Mungkin Anda akan panik permulaannya, tapi kalau Anda ingat, kalau ciri berita buruk ni, ahli bosku cakap ini adalah ciri-ciri scammers, guys. Ya, berita buruk yang menakutkan dan membuatkan Anda panik, Anda kena hati-hati. Kalau betul pun ada pihak yang sebenar lah, yang call, yang katakan pihak polis kami ini, Anda lebih baik terus menghubungi pihak polis yang sebenar, ataupun kalau LHDN, hubungi pihak LHDN yang sebenar, ya, yang sebenar, bukan yang Anda hubungi daripada talian berkenaan. Kalau ada pos laju pun, pos laju amat mengarut lah, ya, amat mengarut, dan jangan terpengaruh, ya. Kalau Anda betul pun Anda pergilah pos laju tu, Anda tengok sendiri. Anda tidak perlu takut kalau Anda tidak bersalah, ya. Macam ada bahan terlarang Anda hantar, Anda tidak perlu takut. Kalau bukan salah Anda, tidak perlu takut. Anda boleh menuntut kebenaran, ya. Anda boleh pergi pos laju, Anda boleh pergi balai polis yang sebenar untuk mengetahui hal yang sebenar. Jangan biarkan Anda ketakutan, panik, dan mudah untuk dimanipulasi. So guys, hati-hati kalau Anda dapat berita buruk yang boleh menakutkan Anda, kerana itu adalah ciri-ciri scammer. Dan yang ketiga, ketiga yaitu kasihan. Ini jarang sekali lah diguna, tapi ciri-ciri kasihan ni lebih kepada NGO, penunggang agama, tahfiz, rumah anak yatim. So mereka menggunakan teknik ini untuk menipu orang awam, ya. Jadi cara yang ketiga kasihan ni amat jarang, tapi selalu digunakan oleh golongan-golongan agama, golongan penunggang agama, golongan-golongan penunggang NGO. Mereka menggunakan dorang punya rumah anak yatim, ya, tahfiz, masjid. Kononnya mereka memerlukan sumbangan orang ramai untuk membina masjid, untuk membina madrasah, untuk bantuan anak-anak yatim. Jadi mereka tunjukkanlah gambar madrasah mereka yang uzur, mereka tunjukkanlah rumah anak yatim mereka yang uzur, mereka tunjukkanlah anak-anak yatim yang sedang miskin. So mereka buka link untuk kamu derma, kamu pun rasa kesian, kesiannya, kesiannya, kamu pun dermalah. Biasanya orang kesian dan banyak duit ni, konon-kononnya mereka ingin pahala yang banyak, ya. Mereka ada juga yang ingin buat lepasan cukai, so mereka pun berilah duit. Akibatnya rupa-rupanya madrasah scammer ni, tahfiz scammer ni, masjid scammer ni, duit tu tidak sampai dengan orang yang sepatutnya, kepada rumah anak yatim, kepada tahfiz mereka, tapi duit tu masuk ke dalam poket pengurus dia, CEO dia, ya. Ini banyak yang berlaku, guys, ya. Saya pernah nampak benda ni di depan mata saya sendiri. Kononnya mereka ingin bina madrasah. Orang yang mau promote tu pun pakai kopiah, pakai serban. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap duit yang Anda derma, Anda akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Anda akan mendapat pahala syurga. Ayat-ayat mereka mengisahkan pahala syurga. Setiap wang yang diderma, setiap sen yang diderma, Anda akan dapat pahala. Ya, duit yang diderma oleh kita ni akan masuk poket durang. Maka durang yang kaya raya, mereka beli Mercedes, mereka beli rumah yang besar, sedangkan orang yang sepatutnya dapat duit, mereka tetap miskin, madrasah mereka tetap buruk, ya. Orang-orang yang dalam madrasah makan makanan yang sikit, ya, makan ikan, sardin, makan nasi, makan makanan yang orang miskin, sedangkan dia punya CEO kaya raya. Konon-konon belajar untuk hidup susah, kepala otak dia, ya. Jadi scammer, ciri kasihan ni lebih kepada golongan penunggang agama, ya. Jadi kena hati-hati dengan madrasah, rumah anak yatim, pembinaan masjid. Kadang-kadang pembinaan masjid yang kononnya ingin bina masjid, tapi
Masjid tu pun tidak wujud, tanah tu pun tidak wujud, tapi oleh kerana anda terlalu baik hati, terlalu kasihan, inginkan pahala. Ya memang pahala tu itu urusan Tuhan, ya. Tapi rugilah kalau anda derma. Mungkin urusan Tuhan itu Allah yang akan itu terserah kepada Allah. Tapi kerugian tu anda duit tu menyebabkan mereka yang jadi kaya. Anda kata biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. No guys. Bila kamu berfikiran sedemikian, golongan-golongan scammer ni lah yang suka. Dia kata, biarlah kau nak tipu, aku tetap kaya. Ya, hasil penipuan mereka kaya. Ya, senang buat duit daripada kau minta sedekah di tepi jalan, lebih baik kau buka ya scammer madrasah, tahfiz, masjid palsu, surau palsu. Siapa tahu ya. Dan biasanya kebiasaan peraturan NGO ni tidak akan kena cukai. Itu kelebihannya lah kalau NGO ni. Jadi mungkin para scammer tidak suka dengan video saya ni. Minta maaf lah, saya terpaksa bocorkan rahsia. Jadi itulah dia 3 ciri scammer yang kalau anda nampak, anda hati-hati. Berita gembira, berita buruk dan kasihan. So guys, setakat itu saja ya. Mudah-mudahan perkongsian saya ini tentang scammer ni, ciri-ciri scammer ni, mudah-mudahan dapat membantu anda untuk mengelak daripada terkena scammer ni ya. Sebab ramai orang yang telah menjadi mangsa scammer ni ya. Hati-hati. So setakat itu saja video saya kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Teruskan sokong channel Alif Bosku. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.